Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada PWTC Kuala Lumpur. Sekali lagi saya membuat siaran langsung bagi perkembangan isu semasa. Perlumbaan ke Putrajaya antara parti-parti politik yang berlari dalam trek 100 meter ini. Sebenarnya sudah ada jawapan bahawa dipahamkan tidak ada satu pun parti politik secara bergabung ataupun secara single parti tunggal boleh menguasai Dewan Rakyat. Dari itu sekarang terletak kepada Istana Negara untuk menentukan demokrasi di negara kita berjalan dengan baik dan lancar. Satu kerajaan perlu ditubuhkan untuk menjalankan tugas baki pilihan raya kita sehingga tahun 23. Ya. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak sebilangan besar ahli-ahli parlimen pada pagi tadi bersorak-sorai menaiki bas ke Istana Negara, tapi balik ke tempat masing-masing semuanya seperti ayam berak kapur. Ya. Jadi itu tuan-tuan, saya nak menjelaskan apa akan berlaku jika tidak ada parti pun yang boleh menubuhkan kerajaan seperti mana kehendak Perlembagaan Persekutuan Malaysia, bahawa kerajaan tidak boleh tergantung kerana tidak ada parlimen, tidak boleh tergantung kerana tidak wujudnya kerajaan. Parlimen dan demokrasi dan kerajaan mesti berjalan serentak bagi menguruskan kepentingan negara. Pada pendapat saya bukan pendapat orang lain, bahawa sebenarnya hari ini Istana Negara memanggil bersemuka dengan semua parti politik. Kemungkinan besar sudah diberitahu bahawa mereka semua tidak boleh membentuk kerajaan secara gabungan ataupun secara parti tunggal. Sebaliknya, saya punya percaya Istana Negara ada solusinya. Kalau anda semua tidak mahu melihat kepentingan negara ini, seperti mana saya ulangkan selalu, apabila kepentingan negara bermula, kepentingan peribadi dan parti politik terpaksa dihentikan. Saya harap Istana Negara akan ada solusinya. Tetapi saya tahu solusinya apa. Maka akan dipilih seorang dari kalangan 200 orang ahli parlimen itu, yang dipercayai tidak mempunyai cita-cita politik yang tinggi, yang dipercayai tidak memegang sebarang jawatan dalam parti politik, yang dipercayai berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya boleh diterima oleh semua pihak. Kerana yang ada ahli parlimen sekarang ini adalah perangkat anak-anaknya sahaja, dan ada yang pangkat cucunya sahaja. Dengan usianya menjangkau lebih daripada yang lain, maka orang ini mungkin akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Dalam keadaan negara menghadapi pandemik, kerajaan ini akan diwujudkan secara war cabinet, kabinet perang, dengan jumlah parti yang ada di dalam parlimen ini cukup untuk mewujudkan kabinet perang di Malaysia ini, berselaras dengan kehendak demokrasi, iaitu dalam konteks yang sama. Kerana beliau juga mempunyai pengalaman waktu Mageran 69. Maka kerajaan yang ada sekarang akan disertai oleh semua parti politik dan akan mengetuai atau melibatkan diri dalam war cabinet yang berjumlah terhad, yang mungkin tidak lebih daripada 9 orang atau tinggi pun 12 orang untuk menjalankan pentadbiran negara ini. Dahulu waktu Mageran,
kita hanya mempunyai 7 menteri saja untuk mengendalikan kepentingan nasional daripada tahun 69 sampai bulan September tahun 70. Jadi saya pernah percaya bahawa kabinet ini ialah kabinet ke arah pilihan raya. Seorang Perdana Menteri yang tak ada kepentingan politik berdasarkan keadaannya itu. Saya percaya inilah solusi yang terbaik untuk Istana Negara. Di sini kita nak melihat wakil-wakil parti politik yang mempunyai kursi di parlimen mengendalikan secara bersama masalah COVID-19, pandemik dan kemurungan ekonomi yang berlaku dalam negara ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya pernah percaya bahawa solusi ini akan dimutamatkan pada hari Jumaat esok, dan kita sebagai warga negara hilangkan sentimen parti politik, kepentingan peribadi kita. Kita dahulukan kepentingan negara. InsyaAllah dengan sokongan rasional, mengenepikan kepentingan masing-masing dalam politik, terimalah kenyataan ini bahawa kita mempunyai satu sistem baru yang dipanggilkan oleh Istana Negara sebagai reformasi politik gerakan baru, yang mana tidak terfikir oleh kita selama ini, yang mana melalui sistem Dewan Rakyat antara blok pembangkang dan blok kerajaan disatukan, yang dipanggil, yang digelarkan sebagai unity government. Unity government ini tidak ada satu pun parti politik akan dikecualikan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, carilah siapakah yang kita fikirkan orang yang berkecuali untuk menghantar SD ini. Seolah-olah seperti datangnya rahmat Allah untuk kita rakyat Malaysia, baik Melayu, China dan India, Iban, Kedaton, Murut, orang asli duduk bersenang hati dengan perasaan terbuka menerima hakikat kita memerlukan satu kerajaan untuk tempoh yang berbaki ini, mengendalikan kerajaan bagi pihak Istana Negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung saya daripada Menara Dato' On, Kuala Lumpur. Bye-bye.